Vito Ilhan, subscribe Musikku Garden. Baik, korang, hari ni saya nak lukis doodle untuk seorang sahabat baik saya, Chong. Dia pun request dia jenis art trade dekat YouTube. Dia masuk dekat komen YouTube saya, dia kata jom kita bertukar-tukar karya. So ni sahabat saya, nama dia Muhammad Rizwan. Dia pun guru lukis saya jugalah. Dia banyak mengajar saya tentang lukisan dan dia nak berkongsi karyanya dengan saya. So saya buatkan satu doodle untuk dia jugalah. Saya Pito, dia Chong. Saya panggil dia Chong. So saya buatlah satu karya yang bernama Chong. Seorang insan bernama Chong. Chong ni siapa? Dia seorang ustaz. Dia seorang ustaz di sebuah sekolah agama swasta dalam Ipoh ni. Yang mana dia ni boleh melukis, dia boleh menulis, dia boleh menyanyi, dia boleh main alat muzik. Serupalah macam saya lah, sama-sama lah, sama-sama. Insan-insan seperti dia ni boleh dijumpa dalam doodle ni lah. Okey, Chong ni dia, sebab apa panggil Chong? Katanya sejarah lama orang panggil nama dia Chong. So saya pun ikutlah Chong sebab muka dia memang ada iras-iras Chinese looks. Gitu ya. Dan Chong ni dia single, dia masih single and available. Kalau korang yang masih belum punyai pasangan, bolehlah cuba-cuba berkawan dulu, mana tahu kan. Okey, konsep doodle untuk saya lukis hari ni, saya gunakan kartun dia sebagai main karakter lah di sebelah kiri. Dan elementation yang saya akan letak, saya akan cuba, saya dapat bayangkan saya nak buat beberapa karakter haiwan lah. Seperti biasa, itulah saya punya style dalam melukis doodle. Okey. Dan saya letak Chong ni, dia seorang yang gigih, dia seorang sabar, dia seorang yang mencintai gunpla. Saya letak Chong ni, dia seorang gunpla tu apa? Gunpla tu robot-robot mainan lah, robot-robot arca, robot-robot seni, robot-robot yang dipasang daripada kompartmen dan part-part kecil sehinggalah menjadi satu robot yang sempurna. Dia tim-tim gunpla lah ni, orang-orang yang pasang. Korang tahu kan robot-robot hasil keluaran Bandai, semua itulah. Tu semua dia punya minat lah. Itu aliran minat dia kat situ, Chong ni. Okey, kat sini saya lukiskan beberapa elementation. Gunpla punya body kita lekatkan kepada kaki dia, supaya menampakkan bahawasanya dia tu seseorang yang mencintai gunpla. Orang yang boleh pasang robot-robot kecil ni, Lego-Lego kecil ni, orang yang sabar dan teliti je. Kalau orang sabar bolehlah sesuai dengan dia melukis kat situ. Okey, di sebelah kiri, masih kiri dekat huruf A tu, saya lukiskan dia lah tu. Saya lukiskan dia mata kecil sikit gitu-gitu, dengan happy-nya, satu tangan ke atas, satu tangan ke bawah, gitulah. Nak menunjukkan bahawasanya dimensi fikir dia, dimensi bercakap dia luas daripada atas sampai ke bawah, melangit dan membumi gitu. Baik, inilah elemen yang biasa saya lukis dalam doodle. Untuk pengetahuan korang, orang yang saya lukis ni, Chong ni, dia orang-orang seni. Dia pasang robot kecil, dia juga melukis, dia juga menyanyi, juga main alat muzik. Drum dia boleh main, percussion dia boleh main, keyboard dia boleh main, flute dia boleh main, gitar dia boleh main. Dan dia minat aliran muzik bawah tanah secara indie, namun tidak fully sebagaimana yang mainstream korang dengar, yang bawa indie konsep ni. Dia lebih ke arah-arah exploration punya indie type. Mungkin ala-ala Japan punya string sikit kan. Korang pernah dengar kan muzik-muzik game, permainan video orang Jepun, gempak weh. Gempak string dia tu, memang gempak. Korang hayati betul-betul. Bukan senang nak kompos muzik macam tu. Okay, di sebelah kanan ni saya lukiskan satu haiwan. Korang nampak tak haiwan tu? Minta maaf lah, view terpaksa daripada sini sebab ini je ada. Belum sempat lagi beli tripod kan. Dah beli tripod nanti syok lah kita nak kongsi-kongsi pemandangan macam ni
Jadi saya belikan tripod lah. Tapi buat masa sekarang ni saya lukis macam ni lah, khas untuk Chong, insan yang bernama Chong ini. Ni saya lukis tikus. Tikus ke guinea pig ni, tikus lah. Itu tikus yang kecil, yang tangan kecil, ataupun hamster, macam hamster sikit macam tu lah. Ni keluarga rodensia lah. Sebab apa saya lukis tikus untuk Chong ni? Sebab tikus ni dia, kita susah nak nampak secara berdepan, senyap-senyap tapi kerja jalan. Tu macam Chong ni lah, dia senyap-senyap tapi dia cuba fat flash, dia main basikal kat petang-petang, nak kuruskan badan dia. Itu dia. Itu tikus. Dan sebelah dia saya letak satu gitar elektrik. Menandakan dia ni memang suka main gitar. Kita lukis-lukis ni bukan saja-saja, kita lukisnya ada ekspresi dia, ada kiasan dia tu. Ini saya nak buat macam ala-ala kayu easel lah kot, tapi easel yang dah terpecah, yang tak sempat dipacak lagi. Easel jenis ni memang tak ada di pasaran, hanya ada dalam gambar ni. Dan ni gambar kertas lah, kertas yang dia selalu guna atas easel dia. Sebab sebenarnya baru saya tahu, bila kita berlukis ni, kita lukis cara macam saya buat ni, kita gunakan palm sebagai stabilizer kan. Tapi bila orang melukis betul-betul, kena dapatkan angle easel tu sendiri. Sebab bila guna easel, kita akan dalam beberapa degree kita condong tau. So itu adalah kemahiran pelukis sebenar. Sebab dia akan dapat reality dia, dia akan dapat adapt realism dia. Macam mana kita nak adapt lukisan tu. Korang bayanglah watercolor lagi lah susah kan. Okay, belah kiri ni apa lagi, sebelah belakang dia tu saya buatkan satu ulat bulu mutanik. Dia dah mutan lah ulat bulu tu. Sebab apa Chong ni saya buat ulat bulu? Orang selalu kata ulat bulu naik daun, nampak macam gatal kan. Bukan gatal. Ulat bulu ni saya buat nak ceritakan bahawasanya dia ni limited edition. Sebab ulat bulu ni dia ada fasa. Dia tumbuh tu, dia hidup tu dia ada fasa. Dia bukan selamanya dia jadi ulat bulu. Sampai satu tahap tu dia akan buat sarang, dan dia akan masuk dalam sarang, akan jadi kepompong, dan dia akan keluar sebagai rama-rama. Faham tak? So saya top up lah dengan ikon-ikon kartun sikit. Dan di sebelah kanan tu saya nak tambahkan satu elemen laut sikit lah. Saya buat elemen laut. Sebab Chong ni dia suka benda yang di luar kotak. Contohnya dekat laut selalu apa yang ada dalam laut? Ikan kan? Ikan tu sepatutnya sifat dia berenang di dalam air. Tapi Chong ni dia suka pula buat ikan tu terbang. Contoh ada satu karya dia yang dah terjual dah. Ikan paus terbang di atas laut. Maksudnya dia lawan sifat habitat dia. Apakah penerangan di sebalik gambar tu? Dia buat macam tu mungkin nak menceritakan tentang kehidupan kita ni. Kalau kita keluar out of the box atau keluar daripada kebiasaan kita, kita akan mencetus satu fenomena fikir yang sangat gemilang, macam tu. Dan yang paling bestnya, dekat bahagian hujung tu saya buat juga order orang naik kapal layar dan sedang memancing. Sebab dia ni suka mancing. Kejap lagi saya nak tulis satu perkataan, iaitu kumpau. Sebab dia ni memancing. Istilah kumpau ni tak dapat ikan lah, duduk tunggu lama, bangun nunggu ikan kan. Saya akan tambahkan lah, mungkin saya akan tambahkan sedikit Cybercorp belah kiri. Itu adalah kenangan zaman kecil. Cybercorp, Allah bestnya Cybercorp. Korang tengok tak Cybercorp? Budak-budak 80-an layan lah. Cybercorp zaman-zaman Doraemon dulu. Ni saya buat Cybercorp yang ada tanduk macam kumbang tu. Gempak weh, dia punya senjata ada kat mana-mana. Tekan keyword dia dekat public phone, tekan pop keluar senjata. Best tu. Dengan motor dia best. Memang best lah. Orang dulu-dulu kalau nak tengok kartun ulangan, kita orang balik sekolah lambat, sekolah agama kan, nak tengok kartun tu minta mak ayah rakam tu. Siapa yang ada DVD, dulu tak ada DVD, dulu dia punya video tape tu, pemain video tape tu, waktu nak rakam tu kita akan dubbing balik, kita akan rewrite balik video tape tu. Bila kita tekan record kan, dia akan record apa yang ada kat TV. Tu best tu. Sampai bila dah tahap kotor, kena buka body dia, ambil cotton bud, lalu dekat filem tu. Lama-lama dia akan okey. Macam tu lah. Okey. Tu dah tak ada tripod, jadi tak nampak dengan jelas kan stroke-stroke saya melukis ni. Jadi tak apa, apa yang ada je lah. Sebab
Dia buat karya saya P2, dia buat dalam masa 10 minit. Hebat. Sifu mesti hebat kan. Ni saya lukis basikal, menunjukkan dia ni pun seorang rider basikal juga. Dia biker basikal. Dia selalu menunggang itu kampung Tonggang sana tu. Dekat kawasan Kinta ni ada kawasan orang asli yang mana dia punya track track dekat naik Kinta ni atas bukit tu, nak pergi ke PGA tu. Track dia menarik dan indah. Ada air terjun kat atas tu. Dia seronok. Dia ni selalulah naik basikal untuk jaga kesihatan. Hebat-hebat. Tanya Ayah Chong Saya compactkan beberapa kartun di kiri dan kanan sedikit sebanyak. Ada unsur mekanikal sedikit saja, dan permainan warna hitam dan putih sedikit pada kawasan-kawasan dan zon-zon yang kosong dan zon-zon sunyi. Silent zone ni maksudnya pertindihan antara dua image. Dekat silent zone ni atau white spot ni, kita tambah je warna hitam untuk memberikan efek. Hitam ni sebenarnya dia feeder kepada kartun hitam putih ni, lukisan bahasa hitam putih ni. Warna hitam ni dia adalah feeder, dia mengangkat. Kalau kita buat portrait, warna putih tu yang jadi feeder. Kalau kita buat portrait, putih tu akan angkat dakwa hitam tu. Nampak macam konsep yang sama, tapi disebabkan doodle ni kita imagean tu kita rapat-rapat, so kena ada permainan feed lah. Maksudnya macam kita main takraw kan, ada feeder, ada tekong, ada tukang lipat pula kan. Macam tu lah maksud saya. So dalam permainan doodles ni, bagi saya lah warna hitam tu yang feedkan dia. Dia yang menimbulkan, dia yang glowingkan part-part dan substance dakwat ni naik ke atas. Walaupun pada kasarnya, pada portraitnya, hitam ni yang naik, putih yang backup bawah. Tapi dalam doodles, putih yang naik, hitam yang ke bawah. Sebab permainan bila gambar itu rapat, warna hitam tu atau warna lebih gelap akan main peranan. Dia ni minat mancing. Tadi saya kata saya nak tulis kumpau kan. Saya buat mata kail sikit. Ambil saya tulis kumpau sekali. Janganlah dia kumpau. Kumpau ni orang mancing takut. Yelah, mancing-mancing tak dapat ikan, apalah kopenya. Betul tak? Okay, baik. Untuk seterusnya, ni saya lukis satu kartun M&M's coklat masa kita kecil-kecil. Sekarang mahal dekat stesen minyak M&M ni. Itu dia. Boleh buat mak bapak kekurangan duit lah kalau lepas keluar minyak. Kalau anak-anak minta, tak apalah, kita bagi rezeki kat anak-anak kita kan. Okay, baik. Inilah karakter Acong ni. Ada tikus, ada ulat bulu, yang certain period dia macam tu. Lepas tu saya ada buat ikan paus yang terbang, mengaitkan karya dia yang lama hari tu. Dan makin siap. Dan saya ada tepek juga motor. Dia ni minat motor Honda. Satu keluarga dia pakai Honda je. Terbaik Honda. Bukan nak kata yang lain tak terbaik, tapi yang ada ni, inilah yang terbaik bagi dia. Maka kita dah sampai ke penghujungnya. Ini dia Tara Acong. Subscribe, itu Inhal.